Didik TV KPM. Jadi tadi kita tackle cara bagaimana murid nak menghafalkan kata kaedah pertukaran akas kan. Ya. Okey. Jadi ini merupakan soalan contoh soalan bagi bahagian akas. Contoh-contoh soalan lah. Ini untuk aras tinggi. Okey. Ma aksul al-qadaya al-hamliyah al-atiyah. Apa dia akas bagi qadiyah al-qadaya ini jamak kepada qadiyah. Qadiyah hamliyah yang berikut. Jadi saya merahkan dekat sini. Okey. Jadi saya merahkan kat sini ma aksu. Ini point dia satu. Bagaimana nak tackle? Kemudian kita garis kat sini. Jadi qadiyah hamliyah kena ingat dalam kepala cerita dia qadiyah hamliyah. Bukan qadiyah syartiyah. Dari dua, qadiyah itu ada dua, iaitu hamliyah dengan syartiyah. Hipotesis syartiyah, proposition hypothesis. Hamliyah, proposition fakta. Baik. Okey. Jadi qadiyah hamliyah, contoh kat sini. Ni boleh pandang mana? Okey, contoh kat sini. Kullu insan haiwan. Contoh. Yang kedua, Ibrahim insan. Yang ketiga, Laisa Khalid bihajarin. Yang pertama, setiap manusia itu adalah merupakan kehidupan ataupun haiwan. Baik. Setiap. Poin dia. Kita nampak kat sini. Kat sini dah tahu dah. Tackle apa? Tackle dia Dia dah merupakan kuliah Kuliah. mujabah. Mujabah. Jadi kita tahu, okey, kuliah mujabah. Dia mesti tukar kepada juz'iyah mujabah. Okey. Insan haiwan. Insan haiwan. Sama tak? Contoh, ni apa? Ini adalah syakhsiyah. Syakhsiyah. Insan, ni sebab siapa? Kenapa katakan syakhsiyah? Sebab ada nama individu kat sini. Poin dia syakhsiyah, nama individu. Tak payah pandang-pandang. Kalau dia kata secara umum, sekiranya murid nampak dia tulis tu at-talib, bukan nama seseorang, maka dinamakan sebagai muhmalah. Maksudnya dia terabai. Orang-orang yang terabai. Maksud terabai kita boleh abaikan kan. Jadi talib ramai. Tak boleh nak pilih mana satu. Talib kan. Jadi dia dinamakan sebagai muhmalah. Kalau dia sebut nama Muhammad, Ahmad, Zarkashi ke, Zengif ke bagai semua. Jadi nama-nama, nama tertentu kan. Walaupun kucing pun comot, nama. Jadi bila nama dia namakan sebagai syakhsiyah. Contohnya, Laisa Khalid bihajar. Ni soalan. Macam mana nak jawab? Saya akan terangkan bagaimana nak jawab. Okey. Kaedah yang pertama, kita jadikan dia maudhu' mahmul. Insan dekat sini. Tak. Tolak tukar je dekat sini. Yang kedua, dijadikan dia mahmul maudhu'. Jadi kat sini. Itu langkah yang pertama. Dekat sini dapat dua markah. Okey, kat sini dua markah. Okey, kemudian kullu ba'dha. Saya minta maaf. Bukan dua markah, dia satu markah. Satu jalan, satu markah. Okey, minta maaf banyak. Satu jalan, satu markah. Jadi ini satu markah, bila ditukarkan dapat yang ni kepada siapa? Okey, tadi kita tukarkan juz'iyah mujabah, kuliah mujabah, dia akan tukarkan kepada juz'iyah mujabah. Dia akan jadi tukar ke sini. Jadi sur bagi kuliah juz'iyah mujabah adalah ba'dha. Jadi ba'dha haiwan insan. Dapat natijah. Jadi murid-murid kena ambil ihtimam, kena ambil jalan untuk orang kata ihtimam penting, jalan penting kan, untuk ambil penting benda ni, ambil take note. Bagaimana langkah pertama untuk kita tukar. Ini soalan yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua dia tak ada sur. Syakhsiyah tiada sur, iaitu tiada pembilang. Manusia mana ada seorang dia kata ba'dha Ibrahim, tak boleh. Sebab Ibrahim itu individu. Kalau kita pecah dia jadi ba'dha, jadi anggota. Jadi apa? Jadi kaki tangan, dia jadi kaki tangan semua. Cuma untuk individu dia tidak akan ada sur. Okey. Jadi yang ni Ibrahim insan. Kenapa Ibrahim insan dijadikan juz'iyah mujabah?
Sebab tadi, yang bahagian tadi syakhsiyah mujabah. Kalau mahmul kulli kan, dia akan jadi kulliyah mujabah. Dia mewakili kuliah. Yang ni menjadi kuliah. Jadi bila kuliah mujabah, dia kena akaskan kepada juz'iyah mujabah. Jadi dia akaskan kepada juz'iyah mujabah. Jadi dia akan jadi langkah yang pertama tadi saya ajar, iaitu insan diakaskan kepada insan ni maudhu', mahmul kepada maudhu' kepada mahmul. Dia jadi macam ni. Jadi ba'da ni tukar sebab apa? Tukar apabila kita tengok syakhsiyah ni, yang ni syakhsiyah ni, dia mahmul dia adalah kulli. Mahmul dia adalah kulli. Jadi bila mahmul kulli, dia kena jadi macam ni. Itu jawapan yang untuk nombor 2. Untuk jawapan yang nombor 3, okey, ini boleh abaikan sebab laisa ni saya nak letak kat sini patutnya. Cumanya saya terletak kat sini. Baik. Ini bukan sur. Laisa bukan sur. Okey. Laisa Khalid bihajar. La syai' minal hajar bi Khalidin. Itu jawapannya. La syai' minal hajar bi Khalidin. Tidak satu pun daripada batu itu ada nama Khalid. Okey. Ini yang satu, yang pertama. Yang kedua, sama juga kaedah dia, akaskan. Ikis. Ini contoh ni. Tadi mahwal akas. Ini arahan soalan yang jenis satu lagi. Ikis. Iaitu fi'il amar. Dia suruh kita akaskan. Murid-murid kena akaskan sendirilah. Murid-murid kena akaskan sendiri. Mahwal akas itu apakah dia akas dia? Okey, mahwal akas apakah akas dia? Ikis. Arahan daripada si pembuat soalan, kau akaskan. Arahan. Okey. Sama juga kaedah dia. Ini untuk kaedah syatiah. Okey. Yang ni sebagai jadual untuk kita nak ingat. Jadual kita untuk yang sini, jadual untuk kita ingatkan apa yang perlu kita tukarkan. Okey. Kaedah yang sama, kullama kana insan kana haiwanan. Jadi kullama ni dia jadi juz'iyah mujabah, iaitu qad yakun. Kullama ini untuk kaedah syartiyah. Iaitu proposisi hipotesis. Jadi hipotesis kan kita tahu jalankan hipotesis kan. Okey, seterusnya soalan contoh dengan arah sederhana. Okey. Jadi arah sederhana ni dia suruh budak fikir juga, cuma je dia lebih rendah sikit daripada akas tersebut. Okey, ayin munakis atau ghair munakis. Okey. Dalam akas dia ada dua, munakis dengan ghairu munakis. Benda yang boleh diakaskan dengan benda yang tak boleh diakaskan. Okey. Antara yang tak boleh diakaskan adalah qadiyah syartiyah munfasilah, juz'iyah salibah, muhmalah salibah. Tadi semua yang jadual saya tunjukkan tak ada muhmalah salibah dengan juz'iyah salibah. Sebab dia tiga benda yang tak boleh diakaskan. Jadi pelajar kena fikirkan kat sini. Jadi jawapan kat sini. Ahmad fahim. Macam mana kita boleh nak tahu dia munakis? Dia tak ada. Satu lagi dia sini. Yang pertama, tackle dia. Yang kedua, dia tidak ada perkataan laisa. Jadi kat sini munakis. Maknanya nak tahu munakis Ustaz, dia ada syakhsiyah? Dia ada syakhsiyah mujabah. Jadi syakhsiyah salibah pun masih lagi boleh diakaskan. Okey. Tapi yang ni nombor 2, ba'datul lab laisa bifahimin. Ba'datul lab. Satu, ba'da dengan laisa. Ini merupakan pembilang bagi juz'iyah salibah. Iaitu juz'iyah salibah. Jadi dia boleh diakaskan? Tak boleh nak diakaskan. Sebab dia adalah juz'iyah salibah. Muhandisun laisa bimahirin. Engineer itu tidak mahir. Laisa. Dia kalau sebab apa? Kenapa tak boleh diakaskan? Sebab dia ada berlaku kelemahan. Minority dan negatif. Dua ni kelemahan dia. Okey. Ini bro, muhandis laisa bimahirin. Kullu insan haiwan, boleh diakaskan. Jadi poin dekat sini kita kena tengok. Yang ni kalau muhandis ini murid-murid kena ambil ihtimam. Muhandis ni adalah muhmalah. Dia merupakan muhmalah. Dia jadi salibah mana? Apabila ada perkataan laisa ataupun la. Ni akan jadi muhmalah salibah. Syakhsiyah mujabah. Syakhsiyah mujabah boleh diakaskan. Kulliyah juz'iyah salibah tidak boleh diakaskan.
Dia punya point dia juziah mana? Juziah adalah perkataan sur dia itu ba'da. Counter dia adalah ba'da. Laisa itu merupakan perkara salibah. Okey. Jadi ini soalan. Jadi kita dapat tahu macam mana kita nak tacklekan benda ni. Bagaimana kita nak teruskan namakan sebagai kaedah menjawab. Macam mana kita nak kenal benda ni? Oh macam ni. Kalau jawab macam ni, jawapannya betul. Betul. Maknanya Ustaz, satu. Ya. Kalau saya nak tanya macam ba'du at-tullab fahim, dia hanya tu sahaja, juz'iyah sahaja. Kira dia munakis atau ghairu munakis? Dia munakis. Dia munakis. Sebab ba'du. Dia sebab apa? Dia juziah mujabah. Baik. Juziah mujabah. Okey. Okey, yang ini bagaimana kita akaskan kuliah salibah? Ini pun dia hampir-hampir ke tinggi. Dia sederhana tapi hampir-hampir ke tinggi. Bagaimana? Dia kena bagi tahu. Jalan tadi kan saya sebut tadi, jalan yang pertama, kuliba juz'ail qadiyah. Kita tukarkan dua juzuk. Murid-murid kena ingat, tukar. Nampak jari ni kan, kita tukarkan dua juzuk qadiyah tersebut, iaitu mahmul dengan maudhu' dengan mahmul, muqaddam dengan tali. Kita tukarkan dia. Kemudian yang kedua, tanakisu kuliah salibah ila kuliah salibah. Tanakisu kuliah salibah ila kuliah salibah. Contoh tadi kan kita minta soalan daripada kuliah salibah. Jadi kuliah salibah ditukarkan kepada kuliah salibah. Tak ada masalah. Kuliah salibah tak ada masalah. Kuliah salibah dia hanya tukar pada diri sendiri. Yang tukar pada orang lain adalah kuliah mujabah. Tukar orang lain. Ustaz, persoalannya Ustaz kan, saya cuma nak faham lah kan, yang tadi tu satu 8 case. Satu lagi yang memang dah ada kotak-kotak ke Ustaz? Yang kan awal-awal tadi tu kan? Kotak-kotak. Yang awal-awal sekali tu kan, yang ada macam satu 8 case. Sebelum 8 case tu ada satu. Yang kita perlu apa? Kita perlu pilih Ustaz. Kena tukarkan. Tukarkan sahaja. Tukarkan saja jalan boleh tak Ustaz kalau pergi dekat slide tadi tu, yang awal-awal tukarkan tadi tu? Okey. Contoh ni. Yang ni. Okey, yang lepas tu. Okey, yang ni kan Ustaz. Okey, contoh saya nak fahamkan je. Kullu insan haiwan. Ya, saya. Nanti kiranya jawapan dia kita kena buat macam tu ke ataupun pelajar kena buat macam mana? Tulis. Jawapan tulis. Ini saya bagi tu kaedah je. Tapi pelajar dia kena tahulah. Dia tukarkan. Dia boleh tulis je macam ni je. Tulis macam biasa je. Jawapan. Cumanya jalan kaedah ni dia murid kena tahu jalan kaedah dia bagaimana. Baik. Sebab soalan ni direct kepada dia case kan. Dia suruh tukarkan je. Soalan tersebut tidak menerangkan bagaimana cara nak tukar. Dia suruh case je. Jadi kita maknanya tukar akhirnya pelajar sendirilah yang akan tulis sendiri apa yang dia tahu. Yang akan murid sendiri yang akan tulis sendiri cara jawapan yang tepat. Saya ajar ni macam ni bagaimana nak dapatkan jawapan yang tepat ni. Jawapan yang tepat ni. Didik TV KPM